Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jumaat. Terima kasih kepada teman-teman yang masih mengikuti video ulasan. Subscribe channel Akmal Nasir dan tinggalkan komen-komen supaya saya tahu apa perkembangan terkini dan juga pandangan mengenai video yang kita utarakan. Baik, hari ini saya ingin mengulas mengenai keadaan terkini di Sabah. Pilihan Raya Negeri kempennya masuk ke peringkat terakhir untuk minggu pertama. Kita tahu ada 2 minggu. Jadi minggu pertama kita lihat masing-masing telah memulakan kempen. Cuma semalam Perdana Menteri telah turun dan juga menyatakan ataupun mengembalikan cara kempen UMNO Barisan Nasional, iaitu menabur segala janji dan juga membuat pengumuman yang berkaitan dengan habuan ataupun berunsur keuangan. Cuma yang lebih teruk, kalau kita nilai juga semalam, beliau tidak keseorangan, beliau bawa pahlawan beliau, iaitu Musa Aman. Jadi kita tahu karakter-karakter sebegini sinonim dengan politik UMNO Barisan Nasional, dan soal habuan rasuah ketika pilihan raya ini perlu dipandang dengan serius. Jadi untuk kupasan hari ini, semalam Perdana Menteri telah mengusung replika cek yang dianggarkan bernilai hampir 60 juta ringgit yang bergambar atas pentas dan sebagainya. Kalau itu bukan rasuah politik ketika pilihan raya, apa lagi? Sebab kalau kita rujuk kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Seksyen 10(A) menyebut bahawa sesiapa ketika pilihan raya menawarkan wang atau barang bernilai sebagai sogokan untuk mendapat undi kepada sesuatu calon, boleh dianggap sebagai rasuah. Jadi kalau kita lihat dalam program yang sama, Perdana Menteri umum dia tanya nak pilih PN ataupun warisan. Maksudnya dia tahu selepas pengumuman itu, dia nak bagi gambaran bahawa masih nak pilih warisan ataupun pilih Perikatan Nasional. Jadi bagi saya, kejadian semalam sepatutnya tidak berlaku. Tetapi kita tahu juga, mereka ini datang daripada kelompok yang sama, yang berpuluh tahun dengan politik yang lama. Dan kita tahu keadaan di Sabah itu memang dari segi pembangunan agak tertinggal ke belakang, maka sogokan ataupun memancing undi melalui janji-janji dengan duit ini sebenarnya tidak akan membantu keadaan yang sebenar. Baik. Yang kedua, kita lihat juga, kalau kita teliti, yang dibanggakan sama ada mereka yang taksub dengan Perikatan Nasional maupun dengan pimpinan mereka sendiri, sebahagian daripada pemberian semalam adalah berkaitan dengan bantuan sara hidup nelayan. Dengan bangganya, Muhyiddin memaklumkan bahawa dulu PH potong, sekarang Perikatan Nasional kembalikan balik. Yang potong kamu juga menteri. Kalau kita tengok menteri-menteri ketika zaman PH itu, memang muka yang sama. Karakter-karakter yang bagi saya, walaupun kita mengharapkan berlaku perubahan, yang diagung-agungkan sekarang dalam soal ekonomi, dalam soal kewangan, orang yang sama. Kalau tengok yang jaga ekonomi masih si Kitul. Kalau Kitul betul-betul menjaga ekonomi rakyat Malaysia, keadaan tidak bertambah teruk seperti hari ini. Jadi bagi saya, bila diumumkan semalam dengan bangganya naik daripada RM250 kepada RM300, dapat RM50 tambahan,
Adakah itu mampu menggugat ataupun menarik sokongan daripada kumpulan nelayan? Bagi saya, kalau betul allowance itu sampai ke nelayan-nelayan, alhamdulillah. Kurang-kurang mereka dapat rezeki tambahan. Cuma kita mengharapkan bahawa sogokan sedemikian tidak akan mempengaruhi soal sokongan undi. Tetapi yang lebih teruk, berlaku juga semalam, nelayan dapat RM50 yang dibongkarkan di mahkamah oleh bekas pegawai Rosmah sendiri, menyebut macai-macai dapat RM5,000 sebulan. Yang diberitahu bahawa mereka ini kerjanya mengipas, mencacai, menjaga nama Rosmah, dapat RM5,000 sebulan. Siap sebut nama lagi. Papa Gomo. Patut nama Papu Kari, Merapu Kari apa semua ni, semua dapat RM5,000. Manakala mereka yang cari rezeki secara baik, secara halal, secara bersungguh-sungguh untuk memberi makan bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga memberi makan kepada masyarakat. Nelayan-nelayan kita disogok RM50 ataupun ketika musim pilihan raya inilah diumumkan pelbagai, kalau betul kamu jujur, dari awal kita perbaiki masalah dengan nelayan ini, tapi untuk mereka yang sanggup meletakkan maruahnya untuk mengenepikan soal adab, soal salah, betul, baik, buruk, nak mengagungkan Rosmah Mansur, dapat RM5,000 sebulan. Kalau kamu lagi tinggi levelnya, jadi ahli parlimen yang boleh dijual beli. Kalau di Sabah ini terkenal, isu katak lompat-melompat ni sangat terkenal. Yang mana dibayar, diupah dan sebagainya, dapat jawatan yang lebih baik. Jadi masuk dalam GLC dan sebagainya. Sebab itu, bila kita tahu pengumuman semalam melibatkan replika cek yang diberikan oleh Perdana Menteri sendiri, sampai sekarang dia tak boleh jawab soal macam mana kerajaan tebuk atap ini dapat diwujudkan, sebab mempengaruhi ahli-ahli parlimen untuk memberi sokongan dengan tukar ganti jawatan dan habuan. Video ataupun suara rakaman itu telah bocor, sampai sekarang tak boleh jawab. Jadi bagi saya, soal masuk pilihan raya ini, bila kita terpalit lagi dengan kaedah Najib Razak ini, menggambarkan segalanya diberikan kepada rakyat, tapi kamu mentah darah lebih banyak, bagi saya perkara itu tidak sewajarnya berlaku. Dan yang ketiga, kalau sebelah malam pula kita tahu, keluar lagi satu berita yang menyebut bahawa kerajaan akan memberi sejumlah ataupun melibatkan kos sebanyak 2.45 bilion ringgit yang melibatkan untuk naik taraf kemudahan jalur lebar ataupun kemudahan internet. Dan seolah-olah inilah yang akan diusahakan dan sebagainya. Yang ini saya nak sebut. Kita tahu bahawa dalam perancangan NFCP, National Fiberization dan Connectivity Plan, NFCP ini dimulakan tahun 2019 yang sepatutnya sampai 2023. Memang telah diletakkan kaedah pembiayaan. Cuma dalam isu ini yang bagi saya menunjukkan sifat tidak bertanggungjawab ataupun tiada integriti, sebab seolah-olah hanya untuk repackage dan repackage untuk dijual sebagai bahan kempen pilihan raya. Kenapa saya sebut sedemikian? Kalau kita rujuk, sebenarnya bulan lepas lagi, timbalan Menteri Sijil Palsu, ataupun yang saya lebih gemar panggil timbalan Menteri yang menghina Viviana, sebenarnya telah membuat pengumuman bahawa kerajaan akan membelanjakan ataupun akan memperuntukkan untuk menaik taraf
kemudahan jalur lebar dengan membina 50 menara yang disebut 50 menara. Tapi saya rasa dengan kritikan ataupun kesilapannya menghina Viviana, maka apa yang berlaku mungkin perkara itu tidak disambut oleh rakyat. Maka semalam dijual kembali tapi dipackage dengan baik, keluar pula nama jendela. Jendela ni maksudnya tingkap lah. Mungkin dia nak melibatkan dengan kerajaan tebuk atap, tingkap dan sebagainya. Yang mana repackage balik, dia umum, Timbalan Menteri umum 50 menara untuk tempoh sekian. Semalam punya pengumuman dia sambung pula sampai 2022 untuk bina 400 menara, kononnya 1972 pemancar untuk dinaik taraf kepada 4G dan sebagainya. Bagi saya, kalau kamu kalah pilihan raya, kalau Perikatan Nasional kamu kalah pilihan raya negeri Sabah, jangan kamu tak buat perkara ini. Ini bukannya soal kemudahan yang hanya diberikan sekiranya menyokong kamu. Kini telah sampai tahap soal jalan, soal air, soal elektrik, dan dunia moden ini soal internet. Sepatutnya menjadi kemudahan asas kepada rakyat Malaysia. Kalau kamu kalah pilihan raya sekalipun, ini tetap tanggungjawab kita untuk bina kemudahan asas ini sebab kamu daripada kerajaan persekutuan. Jangan pula kamu nak ugut pengundi di Sabah ini kalau kamu tak sokong Perikatan Nasional, kamu tak dapat internet. Bagi saya itu tidak patut berlaku. Dan yang sepatutnya yang kita kena pegang mereka accountable ataupun ada ketelusan. Perkara ini soal kemudahan infrastruktur ini, infrastruktur telah disusun. Kebiasaannya, kelazimannya apabila melibatkan keperluan yang agak luas ataupun besar, maka perkara itu disusun untuk tempoh 4-5 tahun. Perkara ini telah dibincangkan, telah dibentangkan di Parlimen sejak tahun 2019 lagi. Sekarang ini masanya untuk tabur gula-gula, menggambarkan bahawa kalau kamu nak mendapatkan kemudahan ini, maka kamu kena bagi sokongan. Bagi saya perkara itu tidak patut berlaku pada zaman 2020. Kita dah jauh matang masuk pilihan raya, maka bagi saya amat mendukacitakan apabila sampai ke tahap yang sangat terdesak. Apabila kamu boleh kembali sepentas dengan Musa Ahmad, apabila kamu boleh bergerak bersama dengan Bung Mohtar, dalam keadaan dulu mungkin kamu menolak Najib Razak, sekarang kamu boleh berjalan bersekali, maka perkara itu amat mendukacitakan. Ingatkan, kita boleh melangkah jauh ke hadapan, rupanya kamu kembali kepada zaman ataupun kaedah Najib Razak. Jadi sebab itu, bagi saya perkara ini terang lagi bersuluh, jelas melanggar seksyen kesalahan ataupun akta kesalahan pilihan raya 1954 seksyen 10. Yang ini saya mohon pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, tunjukkanlah integriti kamu, gunakanlah peluang ini, buktikanlah kita bebas daripada pengaruh politik. Panggil Perdana Menteri, jelaskan kenapa kamu serahkan cek tersebut dengan nilaian tunai ketika mana rakyat Sabah ini dalam proses kempen pilihan raya. Jadi saya doakan supaya rakyat kita sentiasa berwaspada. Peringatan ini bukan hanya kepada pengundi-pengundi di Sabah, tetapi juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya, bahawa kita kena kekal berprinsip, kita kena tolak politik rasuah dan kita kena pastikan bahawa pemimpin itu ada accountability. Jadi sekali lagi, tolong tinggalkan komen. Kalau bersetuju, boleh kata setuju. Tak bersetuju pun tidak mengapa. Sebab kamu tidak bersetuju, kamu